Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilan, Tuan Siak, Saf Pimpinan Surau Darul Hidayah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai peguam bela bagi kita bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Quran ini dia boleh jadi dua. Sama ada hujjatul lak atau hujjatun alaik. Sama ada boleh jadi peguam bela ataupun boleh jadi pendakwa raya. Pendakwa ni maknanya apa? Dia boleh tuntut kesalahan ke atas diri kita. Boleh juga jadi peguam bela bagi kita. Peguam bela ataupun pendakwa raya ke atas diri seseorang manusia. Bila mana kita sebut kita ni beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul, beriman dengan kitab. Maka dalam hakikat kita beriman dengan kitab ni apa maksud dia? Adakah hanya sekadar kita ni dimaklumkan bahawa kita ni kena beriman dengan 4 kitab? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Okey, saya beriman ia adalah daripada Allah Ta'ala dan diturunkan kepada nabi-nabi yang tertentu sahaja, ataupun ada tuntutan-tuntutan yang lain. Yang mana kalau kita tengok dari sudut kita ni kata beriman dengan Al-Quran. Apa bukti kita beriman dengan Al-Quran? Bukti kita beriman dengan Al-Quran ni apa dia? Ya, kalau kita kata Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kata Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, raja daripada segala raja, Malikul Mulk. Ya. Raja bagi segala raja. Maka apa bukti bahawa kita ni benar-benar beriman ia adalah daripada raja segala raja, daripada Rabbul Alamin. Tanzilun min Rabbil Alamin, Quran yang diturunkan daripada Tuhan, pemilik, pentadbir, pengurus, ya, pencipta bagi segala alam ini. Apa bukti bahawa kita beriman dengan Al-Quran? Oh, saya beriman, Ustaz. Okey, apa bukti? Saya baca. Adakah Quran itu sekadar baca? Tidak. Saya beriman dengan Al-Quran, beriman dengan isi kandungan. Beriman macam mana dengan isi kandungan kalau kita pun tak faham? Ya, tak faham pun Al-Quran. Ya, kalau nak faham Al-Quran maka kena belajar. Kalau belajar pun tidak, nak faham macam mana? Nak faham macam mana kalau kita tak belajar? Maknanya semua ni perlu untuk kita sama-sama nak bukti bahawa kita ni beriman dengan Al-Quran, maka kita kena tekuni makna-makna dan juga kita kena tadabbur ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Dengan itu barulah kita rasa betapa hebatnya kalamullah.
betapa hebatnya Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebagai tanda kita beriman pada Al-Quran. Sebagai salah satu tuntutan rukun iman bagi kita sebagai orang Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung perbahasan kita dalam muka surat yang ke-14. Ya, muka surat yang ke-14, juzuk yang pertama daripada kitab Tafsir Nurul Ihsan. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pada ayat yang ke-35. Kita sambung pada ayat yang ke-35. Daripada surah Al-Baqarah. Sebenarnya ayat 35 tu kita dah baca separuh. Kita dah baca separuh. 6 baris daripada bawah sebenarnya. Wakula minha ragadan haitsu syi'tumah. Apalah kita ambil sikit tuan-tuan. Haitsu syi'tumah. 6 baris daripada bawah. 6 baris daripada bawah tu. Wakula minha ragadan haitsu syi'tumah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami kata bagi Adam, ya Adam, duduk engkau dan isteri engkau akan syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makan oleh kedua kamu daripadanya akan makanan yang luas di mana tempat kehendak kedua kamu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cerita berkaitan dengan kejadian Nabi Adam alaihi salam serta perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk sujud. Dalam ayat yang sebelum, dalam ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala sebut wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana mafhumnya, dan ingatlah ketika mana kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah oleh kamu kepada Nabi Adam. Mungkin sebelum ni saya dah sebut, cuma sebagai peringatan kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala kata kepada malaikat untuk sujud, wahai malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Maka sujud-sujud ini apa yang kita faham? Sujud-sujud ni ialah apabila kita meletakkan kaki. Umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dha, ya, untuk sujud menggunakan 7 anggota. Makna sujud ni kita faham makna sujud. Kalau tak kena dahi ke lantai, itu kita tak panggil sujud. Ya, kalau dengan raja kita letak tangan macam tu, sujud kah? Tak, itu sembah. Kita letak tangan di lutut, itu rokok. Apabila kita meletakkan dahi ke lantai, ke tanah, maknanya itu dipanggil dengan sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Sujud kepada siapa? Sujud kepada Nabi Adam. Maka persoalannya ialah seperti mana yang telah kita utarakan sebelum ni, adakah boleh makhluk sujud kepada makhluk? Malaikat sujud kepada Adam. Adam itu makhluk, malaikat pun makhluk.
Adakah boleh sujud makhluk kepada makhluk? Tentu saja tidak boleh. Sebab Nabi sendiri sebut, kalaulah makhluk ini dibenarkan untuk sujud kepada makhluk, nescaya aku akan perintahkan supaya isteri itu sujud kepada suami. Ya. Kalau boleh, tapi tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh sujud makhluk kepada makhluk. Tiba-tiba malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Maka bagaimana ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada dua tafsiran. Ini sebagai recap baliklah perbahasan kita yang lalu. Ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yang kata sujud tadi bukan kata sujud betul. Tak, bukan sujud betul. Hanya sekadar tunduk. Tunduk begitu. Tapi kalau kita kata begitu, maknanya itu bukan sujud. Kalau hanya sekadar tunduk begitu, itu bukan sujud. Walaupun ada yang mengatakan demikian, bahawa sekadar al-khudu', tunduk sahaja, bukan sujud. Itu menyalahi ayat Al-Quran. Secara jelas Al-Quran menyebutkan bahawa perkataan sujud. Maka ulama lain mengatakan bahawa memang sujud. Memang malaikat itu sujud. Tapi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala mulakan dengan ayat tadi. Mulakan dengan macam mana? Qulna, kami yang kata. Siapa? Allah Ta'ala yang kata. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, itu merupakan perintah. Perintah daripada Allah. Bila mana perintah daripada Allah, yang jadikan, yang meletakkan sesuatu itu halal, sesuatu itu haram, sesuatu itu berdosa, sesuatu itu pahala, siapa? Allah. Allah ini sebagai musyarri'. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang perintah, tidak jadi isu berkaitan dengan sujud makhluk kepada makhluk. Sebab malaikat sujud kepada Adam ialah berdasarkan kepada perintah Allah. Bukan perintah Nabi Adam. Adakah Nabi Adam kata, wahai para malaikat, oleh kerana kamu tak boleh jawab soalan-soalan tadi, maka kamu kena sujud kepada aku. Tidak. Nabi Adam tak sebut. Yang sebut itu ialah Allah. Wahai malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Jadi, ia adalah bukan sesuatu yang menyalahi. Sama juga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Perintah untuk sembelih. Nabi Ibrahim buat tak? Buat. Tukar-tukar. Tukar itu kemudian. Perbuatan nak buat tu buat tak? Buat. Nabi Ismail dah baring dah. Dah baring dah. Nabi Ibrahim dah sedia pisau dah. Memang nak buat. Letak dah di leher tu. Sedangkan membunuh itu kan dosa. Dosa kan mana tu? Tapi Nabi Ibrahim buat tak? Buat sebab imtithalu awamirih. Sebab nak patuh kepada perintah Allah. Ya, nak patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, apabila Allah Ta'ala perintah, dia tak jadi sesuatu yang melanggar syariat. Kita pergi Mekah. Kita kucup Hajar Aswad. Kucup Hajar Aswad ni apa tanda? Tanda kita memuliakan. Kan? Adakah Hajar Aswad ini satu benda yang kita sembah dia? Tak. Sehingga kan Sayyidina Umar kata, wahai batu, kalau aku tidak lihat Rasulullah mengucup kamu, nescaya aku tak kucup kamu. Tapi sebab Rasulullah kucup, maka Umar kucup batu tadi. Jadi maknanya apa dia tuan-tuan yang dirahmati Allah? Maknanya dalam agama kita ni, yang menetapkan sesuatu hukum ialah musyarri'. Musyarri' kita ialah Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana agama kita kata yang ni boleh, boleh. Yang agama kata yang ni tak boleh, tak boleh. Sujud sesama makhluk. Dah oleh kerana ni
dalil dia malaikat sujud kepada Nabi Adam itu dalil makhluk sujud pada makhluk. Bolehlah kita sujud sesama manusia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni bukan musyarri'. Dan itu bukan dalil dia yang menunjukkan kata boleh. Sebab yang perintahkan untuk sujud, malaikat sujud kepada Nabi Adam ialah Allah. Perintah yang lain Allah Ta'ala tak bagi untuk manusia sujud sesama manusia. Bahkan sahabat pun tak boleh sujud pada Nabi. Takkanlah manusia ni sesama kita ni boleh sujud sama kita. Tak boleh. Kita duk tengok dalam cerita Hindustan, kan anak duk sujud di kaki ibu. Yang tu tak boleh tu. Kalau guru saya, Syekh Nuruddin Al-Marbawi, dia tak bagi ni. Kan setengah kan kadang-kadang dalam ilmu pertahankan diri ni, ataupun orang budaya orang Jepun ni, jenis tunduk sesama manusia. Kalau tunduk kita ni sampai kepada peringkat dahi ni menyamai lantai sama, yang tu tak boleh. Mana had yang minimum rukuk. Had minimum rukuk ni hanya sekadar tangan ni boleh sentuh kepala lutut. Itu pun tak boleh sesama manusia. Apatah lagi sujud. Kalau kita tengok dalam cerita Hindustan ni, nak minta maaf dengan ibu, sujudlah di kaki ibumu. Kan ada lagu raya kan? Lagu raya sujud di kaki ibu. Apa benda ni tuan-tuan? Sujud sesama makhluk ini bukan satu benda yang diajar ataupun yang dibenarkan oleh agama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semua malaikat tadi fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat tadi sujud melainkan iblis. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat. Tiba-tiba dalam ayat ini iblis tak mau sujud. Adakah ia melanggar? Kalau kita tengok dia melanggar. Tetapi tadi kan Allah Ta'ala perintah kepada malaikat. Katakanlah ada orientalis datang kepada kita. Kamu tengok dalam Al-Quran, tengok. Cok orang senang-senang dia kata. Macam mana cok orang senang? Allah Ta'ala suruh malaikat sujud. Tiba-tiba yang ingkar itu ialah iblis. Bukan malaikat. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Terus dicap sebagai kafir. Tak diperintahkan untuk sujud. Tiba-tiba terus jadi kafir. Macam mana kita nak jawab? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kan tadi Allah Ta'ala perintahkan. Kami kata kepada malaikat untuk sujud. Tiba-tiba iblis tak mau sujud. Iblis ni siapa? Iblis ni malaikat ke siapa? Ketua para malaikat. Apa dalil dia? Ketua para malaikat. Ketua para malaikat ni mana dalil dia yang kata dia ni ketua para malaikat? Sedangkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis tu daripada kalangan jin. Malaikat ni jin ke? Tak, malaikat lain. Kana minal jin. Iblis ni ialah daripada kalangan jin. Ya, iblis ini ialah daripada kalangan jin. Jadi macam mana ni? Yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Tiba-tiba yang jin, namanya iblis ni tak mau sujud, dia terus dicap sebagai kafir. Apa kita nak jawab? Ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena tadabbur. Kita kena tengok satu-satu Quran ni. Kalau kita tak tengok satu-satu Al-Quran, maka kita ni boleh jadi, kita pun jadi sesat juga. Sebab apa jadi sesat? Kita pun tak faham juga. Macam mana kita kata beriman? Kita pun tak faham. Bolehkah kita beriman dengan benda yang kita tak faham? Boleh tak? Macam mana nak beriman dengan benda yang kita tak faham ni? Faham pun tak? Saya beriman dengan Quran. Faham pun tak? Tak faham. Bila tak faham, macam mana kamu kata kamu beriman? Itu persoalannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis memang daripada kalangan jin. Ya. Dan dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti
sebagai bukti bahawa di sana malaikat ni dia ada tugas dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ini bukti bahawa malaikat ni, yang pertama, malaikat yang macam manakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud? Malaikat yang ada kaitan dengan tanggungjawab, yang ada urusan, yang ada kaitan dengan urusan manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada iblis. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin? Allah Taala tanya kepada iblis, wahai iblis, apakah yang menegah kamu untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan daripada dua tangan aku? Kata Allah Taala, adakah kamu sombong? Am kunta minal 'alin, ataupun kamu itu daripada makhluk yang tinggi. Siapa? Ni malaikat-malaikat yang tinggi kedudukan dia. Jadi yang diperintahkan untuk sujud itu siapa? Malaikat-malaikat yang ada urusan dengan manusia. Contohnya apa dia? Contohnya malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat yang menjaga urusan kita, yang mencatat amalan-amalan kita. Malaikat yang menjaga bahagian takdir kita. Malaikat yang ada urusan dengan kita, maka malaikat-malaikat inilah yang diperintahkan untuk sujud. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud, bukan semua malaikat, ya, bukan semua malaikat yang diperintahkan. Ada malaikat-malaikat yang tertentu sahaja. Dan malaikat-malaikat ini ada tugasan-tugasan masing-masing. Dan mereka ni ialah makhluk yang tidak akan melanggar perintah Allah. Malaikat ni memang dijadikan sebagai makhluk yang tugasannya ditetapkan. Ada job scope dia. Hak ni buat ni, hak ni buat ni. Dia tak akan pergi buat benda lain. Ya. Kalau kita di pejabat, kalau yang jadi office boy lah. Dia tak akan buat benda lain. Ya, accountant, dia tak akan buat kerja HR. HR tidak akan buat bahagian production. Tidak akan buat. Bahagian production tidak akan buat bahagian operasi. Bahagian penguasa, dia tak akan buat. Maknanya masing-masing ada tugasan dia. Maka malaikat ini ialah satu jenis makhluk yang tidak akan melanggar perintah Allah. Bila mana dia tak langgar perintah Allah, Allah Ta'ala perintahkan untuk sujud, maka malaikat pun sujud. Itu nak gambarkan satu jenis makhluk yang ada ketika itu. Dan ada satu lagi jenis makhluk yang diberikan amrun ikhtiyari. Yang diberikan pilihan. Yakni daripada kalangan jin yang ada ketika itu. Maka jin ini dinamakan sebagai iblis. Diwakili oleh iblis ketika itu. Kana minal jin. Jadi iblis ini juga diperintahkan untuk sujud ketika itu. Dan dia diberi pilihan. Ya, diberi pilihan. Malaikat ialah makhluk Allah yang memang dia ni tidak akan langgar perintah Allah. Dia diperintahkan untuk taat, untuk memperhambakan diri pada Allah. Sama juga perintah kepada manusia. Sama juga perintah kepada jin. Sama tak? Sama. Untuk memperhambakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sama, manusia sama, jin pun sama. Jadi iblis ini ialah satu gambaran makhluk yang mana diberikan ikhtiar. Ikhtiar ni pilihan. Nak taat boleh, nak melakukan kemaksiatan pun boleh. Nak taat boleh, nak langgar perintah pun boleh. Maka iblis memilih jalan yang kedua, yakni untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dia tidak taat tersebutlah, maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dia tak mau sujud tersebut, kana minal kafirin, dan adalah iblis itu daripada orang kafir.
Kenapa dia jadi kafir? Ialah kerana dia bukan hanya sekadar tidak patuh kepada perintah Allah. Dia bukan hanya sekadar tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia pertikaikan perintah Allah. Ya. Dia bukan hanya sekadar tidak patuh, tetapi dia pertikaikan perintah Allah. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau tak mau solat, malas, okey. Bukan okey tu boleh, tidak. Tetapi tak mau solat tadi kerana malas, tidak sampai kepada peringkat dia jadi kafir. Tetapi kalau tak mau solat dengan cara mempertikaikan perintah Allah, apa ada solat-solat ni? Habis masa je kita ni. Dan contoh dia kata macam tu. Habis masa je kita ni tak solat-solat. Maka dengan itu boleh menyebabkan jadi kafir. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti kita akan hurai lagi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat selepas tu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kami kata kepada Adam, duduklah kamu dan juga pasangan kamu akan syurga. Syurga ini juga mungkin jadi persoalan kepada kita. Yang ni kita kena bersiap sedialah tuan-tuan. Dengan soalan-soalan yang mungkin ruang-ruang yang akan ditanya oleh orientalis. Syurga ni, dia kata, syurga ni macam mana? Kan tadi kata nak jadikan Nabi Adam ini sebagai khalifatun fil ard. Khalifah di bumi. Tiba-tiba duduk dalam syurga tu. Kita ni kalau dah siap, hantarlah terus ke bumi. Kenapa letak dulu dalam syurga? Itu juga mungkin jadi persoalan. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas Nabi Adam itu melanggar perintah Allah, dia dikeluarkan daripada syurga. Pernah dengar tak tuan-tuan? Orang sebut, kita ni kan, kalau Nabi Adam tak langgar perintah Allah, kita duduk dalam syurga dah ni. Saya dengar tak? Orang sebut macam tu. Kan? Kita mesti duduk dalam syurga. Tak ada lah penat duduk dalam dunia ni. Nak kena cari kerja, nak kena belajar, nak kena itu, apalah. Macam-macam. Nak menikah pun payah. Kan? Nak kena cop sana. Nak buat kenduri, kendara. Cuti-cuti sekolah ni kan. Nak kenduri, hujan. Allah, payah lah ni. Jadi macam mana ni? Rugi sungguh. Duk marah. Duk blame Nabi Adam. Nabi Adam ni. Awak lah. Takkanlah tak faham kot perintah Allah. Tuan-tuan. Itu yang kedua. Persoalan yang ketiga, tuan-tuan. Mungkin juga timbul. Kan syurga ni untuk siapa? Syurga ni kan untuk ahli yang taat kepada perintah Allah. Tiba-tiba kenapa yang iblis boleh masuk dalam syurga juga? Hidup sesatkan Nabi Adam AS. Tak jadi persoalan kau tuan-tuan? Kan jadi persoalan juga itu pada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak jawab macam mana ni? Kalau ada soalan-soalan yang begini. Kalau ada orang tanya kita, cucu kita tanya kita ke, anak kita tanya ke, ataupun orang bukan Islam tanya kita. Saya dengar, dia kata, sudah, tuan-tuan. Itu syurga, dia kata. Nabi Adam masuk. Kita ni Nabi Adam. You kata kita ni Nabi Adam, dia kata. Macam mana Nabi Adam masuk syurga, tiba-tiba duduk dalam bumi? Kan berlaku seolah-olah Allah Ta'ala tak buat benda yang tujuan nak jadikan Adam ke bumi, tiba-tiba masukkan dalam syurga tu. Dan Nabi Adam dikeluarkan dengan seolah-olah dengan sebab kesalahan dia tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ruang-ruang yang perlu untuk kita bagi faham. Ruang-ruang untuk kita perbaiki. Jangan kita silap faham. Kita yang kata beriman tadi pun tak faham juga dengan Al-Quran. Sebab tu saya sebut, saya tekankan, macam mana kita nak kata kita beriman kalau kita pun tak faham? Nak beriman ni biarlah kita kena faham dulu. Jadi ustaz nak kena faham dululah beriman. Tak, bukan begitu. Kena berimanlah. Jadi dalam usaha kita nak memahami Al-Quran.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga-syurga ni syurga yang macam mana? Kita kena faham dulu. Syurga-syurga ni syurga yang macam mana? Syurga-syurga ni tuan-tuan, ya, bukan jannah al-khuld, bukan jannatul khuld, bukan jannah yang kekal tu. Yang Allah Taala jadikan jannah-jannah. Jannah ni dia banyak istilah dia. Ya. Dalam Al-Quran ni diceritakan berkaitan dengan nama syurga-syurga ni dia banyak. Dan jannah ataupun dia asal perkataan jannah. Jannah ni benda yang dilitupi oleh pokok-pokok. Al-jannah dipanggil. Benda yang dilitupi oleh pokok-pokok. Maka jannah ni ialah benda sesuatu tempat yang dilitupi. Maka yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan jannah di sini kata ulama ialah bukan jannah yang al-khuld yang kekal tu. Tapi jannah ini ialah jannah tempat untuk menguji. Tempat untuk menguji Nabi Adam AS. Sebab apa nak uji Nabi Adam? Ujiannya apa dia? Untuk mengajar Nabi Adam AS bagaimana untuk menguruskan bumi. Bukan hanya sekadar Allah Subhanahu wa taala bagi teori. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga bagi praktikal. Bagi teori dan juga bagi praktikal. Kan sebelum ni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam, allama Adamal asma'a kullaha. Itu teori. Praktikalnya macam mana? Praktikalnya ialah di dalam syurga tadi. Syurga yang tempat ujian tadi. Maka syurga ni bukan syurga yang kekal. Syurga sekadar untuk mengajar dan menguji Nabi Adam AS. Maka di dalam syurga ni Allah Subhanahu wa taala ajar tentang perintah dan Allah Subhanahu wa taala ajar tentang larangan. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Perintah suruh buat. Duduklah kamu dan juga pasangan kamu di dalam syurga. Al-jannah tadi. Dan perintah larangan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri pokok ini. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini. Fatakuna minadh zalimin. Maka dengan itu kamu akan jadi orang-orang yang zalim. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah taala suruh duduk dan perintah Allah Subhanahu wa taala jangan hampiri pokok. Perintah satu, perintah untuk tinggal. Dan perintah yang kedua, wa kula minha ragadan. Dan makan oleh kedua kamu ragadan daripada makanan-makanan yang luas. Dalam syurga ni Allah Taala kata wa kula minha ragadan. Ragadan ni apa dia tuan-tuan? Ini rahsia kita makan dalam syurga. Rahsia kita makan dalam syurga. Dalam dunia ni kita makan lain daripada dalam syurga. Kita makan dalam dunia ni sebab apa? Sebab apa kita makan? Untuk hidup. Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Dua-dua. Sekejap makan, sekejap makan. Yang besar sekali kita makan. Kalau kita makan untuk hidup maknanya kalau kita lapar, kita makanlah kan? Ya. Kalau tak lapar makan tak? Makan juga. Kadang-kadang makan juga. Sebab kawan-kawan makan. Nampak sedap. Makanlah. Setakat mana kita makan? Setakat habis kenyang. Oh, tak boleh makan. Kan? Tak boleh makan. Sengkok. Sengkok. Sengkok ni faham? Sengkok ni. Mana kita makan sampai dah habis lah. Habis. Allahu Akbar, dia kata habis lah. Naik penuh dah besar-besar ni habis. Kan? Nak rasa kat jantung dah, menyentuh dah.
Kalau kita makan bulan puasa tu kan, siang tu, petang tu, lalu bazar Ramadan, setiap gerai tu kalau nak singgah. Nampak kuih tayap nak beli kuih tayap, nampak kek lapis nak beli kek lapis, nampak ayam golek nak beli ayam golek, nampak ikan keli bakar, nampak semua nak beli. Lalu gerai nasi Arab nak beli. Ni beli. Air, hak jual 7 balang, 7 balang tu kalau nak beli. Sampai di rumah kena air segelas kenyang. Kan? Kena makan. Tapi nak makan juga, rugi, siang tak boleh makan. Dia kata, esok tak boleh makan dah. Dia telan juga. Tadi hak beli, ambil, sampai rasa Allah, kembung dah. Depan tu, macam-macam ni. Ada lagi yang tak sentuh. Ni nampak sedap semua ni. Tapi ada nafsu tak masa tu? Tak boleh. Sebab tu kita makan dalam dunia ni berbeza dengan makan di akhirat, dalam syurga. Makan dalam syurga ni Allah Ta'ala nisbahkan, kula minha wa kula minha ragadan. Makanlah kamu berdua daripada isi syurga, buah-buahan syurga, makanan-makanan syurga itu ragadan. Apa maksud ragadan? Makan dengan sedap. Kita makan dalam syurga adakah sebab lapar? Tak, lapar ni sakit. Lapar ni sakit tak? Makan lapar ni sakit tuan-tuan. Lapar tapi tak ada makanan. Sakit tak? Sakit tak? Makan lapar. Makanan tak sedap pun kita rasa sedap. Betul tak? Tak sedap pun makan juga. Sebab apa? Sebab lapar. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam syurga dia tidak ada lapar. Makan dalam syurga ialah makan kerana ragadan. Makan kerana sedap. Makan ni sedap juga. Yang ni sedap. Makan lagi. Kita makan banyak tu sebab apa? Sebab sedap. Dan beruntungnya kita makan dalam syurga ni, dia tak jadi benda yang menyakitkan. Kita ni kalau makan banyak sakit perut. Ya. Dalam syurga tak ada benda tu. Membuang tu tak ada. Buang air besar tak ada, buang air kecil tak ada. Semua itu makanan-makanan tadi jadi apa? Jadi peluh gitu. Peluh ni adakah busuk? Tak. Peluh itu mengeluarkan bauan yang harum, yang wangi. Disebutkan hadis seperti mana bau kasturi. Itu kelebihan dalam syurga. Berpeluh badan. Sebab apa? Makan banyak. Kan makan banyak keluar peluh. Kita keluar peluh nampak huduh lah. Kan, tapi dalam syurga keluar peluh itu wangi. Bau tu sedap. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan satu lagi, duduk dan makan. Itu perintah Allah. Haitsu syi'tuma. Apa sahaja yang kamu nak, di mana sahaja. Cuma perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan hampir kedua kamu akan ini kayu. Ini pohon kayu dengan makan daripadanya, iaitu hintah, gandum atau kurma. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala kata jangan kamu hampir. Hampir pun jangan. Sebab apa hampir pun jangan? Sebab kalau hampir, dia akan makan. Dia akan ambil daripada pokok tu. Sebab tu dalam bab zina ni Allah Ta'ala kata jangan hampiri zina. Hampir pun jangan. Sebab bila hampir, maka dia akan membawa kepada zina. Ya, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Apa hampiri zina? Tengok, sembang, dengar. Kan ini benda-benda yang boleh menghampirkan kepada perzinaan. Duduk berdua-duaan. Ini benda semua jalan kepada menghampiri zina. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu hampir. Hampir pun jangan. Kalau hampir pun jangan, maknanya zina lagi-lagilah. Tak boleh. Ya. Sebab apa? Sebab dengan hampir itu akan membawa kepada zina. Jangan kamu hampiri pokok ni. Sebab kalau kamu hampir sahaja, kamu akan dipengaruhi oleh untuk makan. Maka pokok tadi kita panggil pokok apa? Buah tadi yang kata Nabi Adam makan. Kita panggil buah khuldi. Kan kita panggil buah khuldi. Adakah ada nama itu buah khuldi ni? Dalil ada tak? Tak ada dalil pun buah khuldi ni. Yang kata buah khuldi ni siapa sebut? Yang sebut itu ialah iblis.
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ni cara iblis menghasut Nabi Adam alaihissalam dan juga isterinya Hawa. Apa dia kata? Dia kata, tidaklah manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah menahan kamu oleh Tuhan kamu akan kedua kamu daripada pokok ini. Melainkan kamu berdua akan jadi malaikat. Jadi malaikat ni mulia tak? Mulialah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, antakuna malakain au takuna minal khalidin, ataupun kamu berdua boleh jadi orang-orang yang kekal. Kekal di mana? Dalam syurga. Maka dia ambil daripada kata-kata iblis tadi, kita pun namakan buah tadi ialah buah khuldi. Jadi tak kenalah kalau kita buh dia nama buah khuldi. Sebab apa? Sebab buah khuldi tu iblis yang bagi nama, tiba-tiba kita pergi ikut pula nama iblis. Jadi tak kena. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu berdua akan jadi orang-orang yang zalim kalau kamu hampiri pokok tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Isyak pun dah masuk. Kita berhenti sekadar ayat yang ke-35 ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang dalam ayat yang ke-36. InsyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.